Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sama satu topik yang seterusnya, iaitu wujubul ghusli 'inda inqita'id dami, iaitu wajibnya mandi ketika terputus oleh darah. Hal ni jelaslah, tadi kita kata dah, majoriti ulama as-salaf dan khalaf menyatakan tidak wajib mandi bagi perempuan istihadah pada setiap kali sembahyang. Hanya sekali sahaja wajib mandi, tu pun nak angkat hadas haid. Qala zakarna anifan, telah menyebutlah oleh kami anifan sebentar tadi, ila anna akthara ahli ilmi, kepada bahwasanya kebanyakan ahli ilmu. Akthara isim anna, ahli mudhafun ilaih, al-ilmi mudhafun ilaih. Kebanyakan ahli ilmu, khabar yara, melihat ia, berpandangan ia, ya aktharu ahli ilm, annal ghusla, bahwasanya mandi itu khabar, la yajibu, tidak wajib ia mandi, alal mustahadati, atas perempuan yang istihadah, illa marratan wahidatan, melainkan sekali, tu pun inda inqita'i damil haidhi, ketika terputusnya oleh darah haid. Idhafat masdar kepada fa'il, inqita'ud dam, idhafat masdar kepada fa'il. Wala yajibu, dan tidak wajiblah tidak wajiblah ia al-ghuslu, mandi tu, inda kulli salatin, ketika setiap kali hendak sembahyang. Itu jelaslah pada subtopik yang lepas. Wallahu a'lam, bermula Allah itulah yang maha mengetahui. Subtopik yang seterusnya, al-jam'u baina salataini fi waqti ahadihima, menjamak antara dua sembahyang pada waktu salah satu daripada keduanya, salah satu daripada dua sembahyang. Jadi bolehkah seorang perempuan yang istihadah buat jamak? Ni jangan silap faham. Bukan jamak yang jamak qasar, memang jamak qasar jamak sembahyang tu, tapi bukan maksudnya ketika musafir, bukan. Dia nak kata boleh tak perempuan istihadah sembahyang jamak kerana sakit? Kan istihadah kan sakit. Istihadah tu kan salah satu jenis penyakit. Boleh tak dia sembahyang jamak? Tu isu dia. Bukannya perempuan istihadah yang musafir, boleh ke tak sembahyang jamak? Tu tak timbul isu tu. Dia nak timbul isu kata sekarang ni istihadah boleh ke tak dia jamak? Mana sekarang ni dia istihadah. Boleh tak dia jamak zuhur dengan asar padahal duduk dalam rumah? Boleh ke tak? Sebab apa istihadah? Sebab dia istihadah. Sebab apa kena boleh jamak? Sebab dia istihadah, boleh ke tak jamak? Itu isu dia. Bukan isu mustahadah pi musafir, bukan. Al-mu'tamadu 'inda Syafi'iyyati, bermula pandangan mu'tamad, itu mubtada. 'Inda Syafi'iyyati, menurut mazhab Asy-Syafi'iyah. Menurut pendapat mu'tamad menurut mazhab Asy-Syafi'iyah, annahu, jumlah tu khabar, bahwasanya la yajuzul jam'u baina as-salataini, tidak haruslah fa'il oleh jamak antara dua sembahyang. Lima radin illah, kerana sakit tak boleh. Menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, tidak boleh jamak kerana sakit. Yang perlunya wajib sembahyang ketika sakit. Au wahlin, ataupun kerana lumpur selut. Lumpur selut yang payah nak pergi masjid surau, dia pun mandi pula, dia pun jamak. Au zulmatin, ataupun kerana gelap. Hak tu semua tak boleh jamak dalam mazhab Syafi'i. Falaisa, maka kalau begitu falaisa lil mustahadati an tajma'a baina salatain lah.
Anta jemaah ta'wil masdar jadi isim laisa muakhar lil mustahadah jar majrur ta'alluq satu mahzuf khabar laisa muqaddam. Maka tidak bolehlah bagi perempuan yang istihadah tidak bolehlah bagi perempuan istihadah bahawa menjamak ia perempuan istihadah antara dua sembahyang illa melainkan antakuna mustahadatu melainkan bahawa adalah perempuan istihadah itu khabar anna musafiratan musafir. Tu bolehlah. Tapi kerana istihadah tu sendiri tak boleh. Wa dhahabal hanabilatu dan telah berpandanganlah oleh mazhab Hambali wa man wafaqahum dan ulama-ulama yang muafakat ia man akan mereka itu Hanabilah tu fa'il maf'ul tu wafaqa yuwafiqu muwafaqah wafaqatu sillah ma wafaqa dhamir mustatir huwa aid kepada ma hum tu aid kepada Hanabilah. Siapa man tu? Bayan. Min mutaakhiri syafi'iyati. Daripada ulama-ulama mutaakhirin madhab syafi'i. Kal Qadhi Husainin. Seperti Qadhi Husain. Wal Mutawalli. Imam Mutawalli. Wal Ruyani. Dan Imam Ruyani. Wal Khattabi. Dan Imam Khattabi. Dia berpandangan. Ila jawazil jam'i bil maradi. Kepada harusnya oleh jamak dengan sebab sakit. Ada sebahagian ulama madhab syafi'i yang kata boleh. Wa fa'alahu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anha dan telah berbuat akan jamak itu fa'il oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yani telah berbuat demikianlah jamak kerana sakit. Jamak kerana sakit Ibnu Abbas telah buat. Tiba-tiba ada orang ingkar. Wa hinama ankarahu rajulun dan tatkala mengingkari akan jamak tadi ataupun fi'la Ibnu Abbas, perbuatan Ibnu Abbas tadi oleh fa'il rajulun oleh seorang lelaki min bani tamimin daripada bani tamim maka qala telah berkatalah ia Ibnu Abbas lahu bagi seorang lelaki tadi dia kata gini atu'allimuni as-sunnata adakah mengajar oleh engkau akan sunnah as-sunnata maf'ul kedua ni maf'ul pertama kau mengajar sunnah ke aku ni mu ni siapa ni gitu habis orang. Aku ni orang yang bertemu dengan Nabi SAW. Mau nak mengajar aku ke sunnah ke? La ummalaka. Ni cara makian orang Arab. La ummalaka. Tidak ada ibu ke bagi engkau. Dhabit pada kata la ummalaka. Tidak ada ibu bagi engkau. Yakni kalimatu dhammin. Kalimatu dhammin. Kalimah yang buruk. Taquluha yang berkatalah akan kalimah buruk ni al-arabu oleh orang Arab. Dhabit. La ummalaka maksudnya tidak ada ibu bagi engkau. Apa maksudnya tu? Iaitu kalimatu dhammin, kalimat menghina atau mencela. Taquluha al-arabu yang berkatalah akan dia oleh orang Arab inda zajri ketika tegur. Ketika menegur. Dhammuhu haithu dhammuhu celanya itu haithu sekira-kira jahila hadhihi sunnata jahil akan sunnah ini. Bila orang jahil terhadap sunnah dia ingkar terhadap sunnah yang berlaku pada Nabi SAW dia akan kata la ummalak iaitu kalimatu dhammin taquluha al-arabu inda az-zajri dhammuhu haithu jahlu haitsu jahila hadhihi sunnah. Begitu. Ini disebut dalam kitab Syarah Al-Qastallani ala Al-Bukhari, ala Sahihi Al-Bukhari. Wa dzakara dan telah menyebutlah ia Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar anna fa'ala al-jam'ah. Membuat ia Nabi akan jamak. Yang ini jamak bukan saya musafir, jamak kerana sakit. Qala Ibnu Syaqiqin telah berkatalah oleh Ibnu Syaqiq fahaka fi sadri min dhalika syai'un maka mencuitlah ia fi sadri pada hati aku min dhalika daripada demikian itu min dhalikal fi'l daripada demikian perbuatan syai'un fa'il oleh sesuatu fa'il bagi haka mencuit oleh sesuatu pada dadaku pada demikian itu daripada masalah demikian itu ada benda yang mengganggu hatilah fa'ataitu maka mendatangi oleh aku Ibnu Syaqiq akan maf'ulun bih Abu Hurairah akan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu fasa'altuhu maka mensoal memberi soalan
Menyoal ia oleh aku akan dia akan Abu Hurairah an zalika berkenaan demikian fi'lal jam'i lil maradin. Fi'lal jam'i lil maradin tu. Fasadaqa maqalatahu, maka membenar ia ya Abu Hurairah maf'ulun bih maqalatahu akan perkataannya. Perkataan siapa tu? Kata Ibnu Abbas lah yang kata boleh tu. Zahirnya perkataan Ibnu Abbas lah, ataupun perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maqalatahu, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maqalah ni lah orang panggil dalam bahasa akademik makalah tu. Makalah sebenarnya artikel. Artikel tu kan yang panggil makalah tu maqalah asalnya. Wa qissatu Ibnu Abbasin wa su'alu Ibnu Syaqiqin. Dan bermula kisah Ibnu Abbas yang tadi dia buh kat laki tu. Dan soalan Ibnu Syaqiq kepada Imam Abu Hurairah tu. Khabar thabitani, sabit kedua-duanya fi sahihi Muslimin, dalam sahih Muslim. Sabitlah hadis ni sahih. Qala al-Imam an-Nawawi, telah berkata oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, al-qawlu bi jawazil jam'i bil maradi zahirun mukhtarun, bermula pandangan dengan keharusan jamak dengan sebab sakit bil marad bersababiyah. Al-qawlu mubtada' bi jawazi jar majrur al-jam'i mudhaf ilaih bil maradi jar majrur. Khabar zahirun ialah zahir pula mukhtarun. Zahir yang terpilih. Kita boleh buat sifat, kita boleh buat khabar kedua, boleh juga. Pandangan yang terpilih mana kuat juga dari sudut dalil yang kata jamak dengan sebab sakit. Tapi itu bukan pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Faqad thabata, maka sesungguhnya telah sabitlah ia jawazul jam'i bil marad tu fi sahihi Muslimin, dalam sahih Muslim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kita boleh kata qad thabata, maka sungguh telah sabit ia jawazul jam'i. Harus jamak itu, iaitu selain pada musafir lah. Fi sahihi Muslimin, dalam sahih Muslim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Macam tu. Jadi anna Nabiy jumlah tu jadi fa'il thabata lah. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a, telah menjamak ia Nabi bil Madinati, di Madinah, min ghairi khaufin wala matarin, tanpa takut, iaitu syiddatul khauf, bukan dalam keadaan perang dan bukan dalam keadaan hujan. Kalau hujan maklumlah dalam mazhab kita boleh, tapi kalau kerana sakit tidak boleh. Lepas tu ada hadis yang mengatakan Nabi SAW pernah jamak dalam keadaan di Madinah, tidak musafir, bukan dalam keadaan hujan dan bukan dalam keadaan takut. Qala al-Asna'i, telah berkata oleh Imam al-Asna'i, wa makhtarahu an-Nawawi, telah berkata, dan barang, yakni pendapat yang telah memilih akan barang oleh Imam Nawawi. Dia kata gini, wa nassa alaihi Syafi'i, telah menaslah atas hadzal qaul oleh Imam Syafi'i fi Mukhtasaril Muzani, dalam kitab Mukhtasar Muzani. Seolah-olah ada pandangan yang mengatakan boleh jamak selain pada musafir. Selain pada musafir, selain pada matar, selain pada hujan, selain pada khauf. Wa yu'ayyiduhu al-ma'na aidan, dan menguatkan ia siapa ni? Bukan, al-ma'na tu fa'il. Wa yu'ayyiduhu, dan menguatkan akan hadzal qaul, pandangan ini, oleh al-ma'na, oleh makna juga aidan. Yang dari sudut makna kuat juga menguatkan hadis ni. Fa innal marada, maka sesungguhnya orang yang sakit itu, khabar yajuzul fitru, harus oleh berbuka puasa kasafari, seperti orang yang musafir. Ini dari sudut makna ni. Dari sudut makna pun menguatkan kata seolah-olah jamak tu boleh ketika selain pada musafir. Mana? Iaitu ketika seorang tu sakit, dia harus berbuka puasa seperti orang musafir. Fal jam'u aula. Tu kiyah dia. Maka bermula jamak lebih aula. Kalaulah orang sakit boleh berbuka puasa, seperti mana orang musafir boleh berbuka puasa dengan syarat dia bertolak sebelum subuh. Begitu jugalah jamak, seperti mana boleh untuk orang musafir, boleh juga untuk orang sakit. Tu jamak dia. Bal dhahaba jama'atun minal ulama'i, bahkan berpendapatlah oleh sebahagian jemaah daripada ulama, ila jawazil jam'i, kepada harus oleh jamak. Idhafat masdar kepada fa'il. Fil hadari, pada ketika muqim, pada ketika tidak musafir. Ada sebagian ulama kata boleh jamak juga. Tetapi lil hajati, kerana hajat, liman la yattakhiduhu adatun,
Kerana hajat bagi orang yang la yattakhidhu, ay la yastaqirhu, yang tidak menetaplah akan dia akan mantu oleh adat. Mana bukan sokmo-sokmo berlaku. Bukan senantiasa berlaku. Bahkan ketika dia mukim ketika itu, ketika dia tidak musafir, berlaku hajat yang tidak dapat dielakkan, yang tidak biasa berlaku. Maka boleh juga jamak. Ni sebahagian ulama. Ni pandangan ni untuk kita ambil tahu supaya kalau ada orang sebut tu taklah sampai tahap sat. Mana tak betul dalam mazhab Syafi'i je lah. Itu ya. Wabihi, dan bermula pandangan, dan dengan dia, dengan hadal qaul ni. Qala Abu Ishaq, telah berkata di Abu Ishaq Al-Marwazi, wa naqalahu 'anil Qaffal, dan menukilkan ia Abu Ishaq akan hadal qaul 'anil Qaffali, daripada Imam Qaffal. Wa hakahu Al-Khattabi, telah menghikayatlah, menceritakan akan ini pandangan oleh Al-Khattabi an jama'atin, daripada satu jamaah min ashabil hadis, daripada ulama-ulama hadis. Ashabi jar majrur, al-hadithi mudhafun ilaih. Wa huwa, dan bermula dia hadal qaul juga qaul Ibn Sirin, ialah pandangan Ibn Sirin, wa Ashhab, dan Ashhab min ashabi Malikin. Ashhab tu daripada, min tu ta'aluk suatu mahzuf, hal bagi Ashhab. Hal keadaan Ashhab itu daripada ashab al-Malik, iaitu ashab al-wujuh mazhab Maliki. Tu. Jadi pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i, tak boleh untuk dia itu jamak ketika sakit. Apatah lagi istihadah. Pandangan kedua, boleh jamak ketika sakit. Pandangan ketiga, boleh jamak ketika dalam keadaan safar, dalam keadaan yang tidak safar, dalam keadaan bermukim, dalam keadaan mustautin, tapi ada hajat yang tidak selalu hajat tersebut berlaku. Memang betul-betul berhajat. Ada pandangan kata boleh juga. Kemudian waqtara Ibnul Munzir. Waqtara, telah memilihlah fa'il oleh Ibnul Munzir, ataf, wa jama'atun, dan sebahagian ulama, minal ulama'i, daripada para ulama, berpandangan maf'ul bih, jawazal jam'i, akan keharusan jamak, fil hadari, pada ketika hadar, pada ketika mukim, min ghairi khawfin, tanpa takut, wala maradin, tanpa sakit, wala matarin, tanpa hujan. Mampu. Boleh buat jamak gitu ya. Kata itu pandangan Ibnul Munzir dan jama'atun minal ulama. Wa yashhadu li hadza, dan menjadi saksi pada ini qaul oleh fa'il qaul Ibnu Abbas, oleh pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dia kata gini, arada alla yahruja ummatahu hina dzakara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a bil Madinah baina adh-dhuhri wal 'ashri ila akhirih. Arada, berkehendak ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, alla yahruja ummatahu, bahawa tidak menyusah ia Nabi akan maf'ulumi umatnya, umat Nabi, hina dzakara, ketika mana telah menyebut oleh Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jama'a, telah membuat jamak ia Nabi, bil Madinati, di Madinah, baina adh-dhuhri wal 'ashri, antara zuhur dan asar, wal maghribi wal isya'i, dan antara maghrib dan isya', min ghairi khaufin, tanpa ada rasa takut, wala matarin, dan bukan sebab hujan. Min tu min ta'liliyah lah, tanpa sebab takut dan tanpa sebab hujan. Faqala Sa'id ibn Jubair, maka telah berkata Sa'id ibn Jubair, lima fa'ala dhalika, kenapa berbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dhalikal jam'a bil Madinah, demikian jamak di Madinah. Faqala, maka berkata ia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, li alla yahruja ummatahu, supaya tidak membebankan ia Nabi akan umatnya, umat Nabi. Falam yu'alliluhu, maka tidak sama sekali membuat illah, mesebabkan ia Nabi boleh akan jamak tu bimaradin, dengan sebab sakit, wala ghairihi wala ghairi marad. Mana Nabi SAW buat jamak tu dalam keadaan tak ada alasan lain, tak ada alasan sakit ke, tak ada alasan selain sakit ke, bahkan boleh semata-mata. Tu. Jadi boleh berhak tu. Ada juga pandangan kata boleh walaupun tidak ada khauf, marad dan matar. Allah. Ini perbahasan ilmi. Ini bukan pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i. Fa'ala hadza, maka atas pandangan ini. Fa in jaraina ala hadzal qaul, maka jikalau berlaku atas pandangan ini, yajuzu, haruslah, lil mustahadati, bagi perempuan istihadah, fa'il al-jam'u, jamak, baina salataini, antara dua sembahyang, biwudu'in wahidin, dengan wuduk yang satu pula tu. Kama huwa indal hanabilati, seperti mana bermula dia pandangan ini
sabitun khabar. Sabit ia indal Hanabilati menurut pandangan mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali terima. Mazhab Hanbali mustahadhah boleh jamak solat dengan satu sembahyang, dengan satu wudu. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dalil dia. Kerana bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam khabar. Amara Hamnata, telah menyuruh ia Nabi Hamnata binta Jahshin, Hamnah binti Jahash bil jam'i dengan sembahyang, itu ta'alluq pada amara, baina salataini antara dua sembahyang, bi ghuslin wahidin dengan mandi yang satu. Itu hadis bi ghuslin wahidin. Wa amara bihi, dan menyuruh ia Nabi bihi dengan ghuslin wahidin tadi, Sahlata, akan Sahlah juga binta Suhailin, binti Suhail radhiyallahu taala anha. Hadis sebut ghuslin wahidin. Mazhab Hanbali kata wudu'in wahidin, wudu' yang satu, tak payah mandi. Ala kuliha, khilaf-khilaf ni dari sudut perbahasan ilmu saja, yang nak amalnya moleknya atas pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i, tak boleh mustahadhah jamak. Bermudah sangat tu nak jamak. Kecuali lah ada isu-isu tertentu yang menyebabkan kita perlu keluar daripada mazhab, boleh lah. Jadi sekarang ni zahir tak ada masalah apa, tak payahlah. Itu untuk pengetahuan saja. Ada mazhab yang kata sampai tahap boleh berupa istihadhah buat jamak. Bahkan ada yang kata boleh buat jamak kerana sakit. Bahkan ada yang kata boleh buat jamak tanpa ada sakit, tanpa ada marat, tanpa ada matar. Ya. Tu. Pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i boleh untuk jamak ketika musafir dan matar. Itu tak ada khilaf. Tak ada khilaf lah ketika apa? Matar, ketika hujan dan ketika musafir. Tu tak ada khilaf tu. Yang ada khilafnya apa dia? Ketika sakit. Ketika sakit sebahagian mazhab Syafi'i, sebahagian ulama mazhab Syafi'i kata boleh. Sebahagian mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i kata boleh, tapi itu bukan pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Habis selesai. Kemudian masuk hukmu dukhuliha al-masjida lil-i'tikafi wa nahwihi. Hukum masuk oleh perempuan istihadhah al-masjida ay fil masjid, pada masjid, lil-i'tikafi untuk i'tikaf, wa nahwihi dan selainnya, selain i'tikaf. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.